Ya saudara dan saudari, pagi ini marilah kita merenungkan firman Tuhan daripada Mazmur 29. Mazmur 29 ya. Kita bacakan bersama-sama. Mazmur Daud. Pujilah Tuhan, hai makhluk-makhluk syurga. Pujilah kemuliaan dan kuasanya. Pujilah nama Tuhan yang memulia. Bersujudlah di hadapan yang maha suci apabila dia muncul. Allah yang mulia mengguntur di atas laut. Suara Tuhan bergema di seluruh lautan. Suara Tuhan kedengaran dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Suara Tuhan mematahkan pokok-pokok sedar, bahkan pokok-pokok sedar di Libanon. Dia menyebabkan gunung-gunung di Libanon berlompatan seperti anak lembu ketakutan, dan gunung Hermon berloncatan seperti hembu jantan muda kegentaran. Suara Tuhan membuat kilat memancar. Suaranya membuat gurun bergegar. Dia menggoncang gurun Kades. Suara Tuhan menggoncangkan pokok-pokok berangan, serta menggugurkan daun-daun di hutan. Sementara di rumah Tuhan, umat bersorak, muliakanlah Allah. Tuhan memerintah lautan yang dalam. Dia memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Tuhan menguatkan umatnya dan memberkati mereka dengan kesejahteraan. Ya saudara dan saudari, pagi ini ayat daripada Mazmur 29 mengingatkan kita. Daripada ayat pertama dia kata, pujilah Tuhan, hai makhluk-makhluk syurga. Pujilah kemuliaan dan kuasanya. Saudara dan saudari, di sini Mazmur mengingatkan kita bahawa kita adalah makhluk syurga. Makhluk syurga. Saudara dan saudari, bermaksud kita bukan milikkan di bumi ini. Kita adalah milikkan syurga. Bermaksud hendaklah kita merindukan dan mengingin-inginkan perkara-perkara di syurgawi. Mata, fikiran dan hati kita perlu memikirkan, memusatkan, fokus kepada perkara syurgawi. Saudara dan saudari, ayat 2 pula mengingatkan kita bahawa betapa baiknya bagaimana kita fokus kepada perkara syurgawi. Cara yang pertama, cara yang paling berkesan adalah kita selalu fokus tumpuan kita terhadap kemuliaan Allah. Siapakah Allah? Apa yang Allah lakukan? Dari situ kita dapat memikirkan perkara syurgawi. Ayat 2 sampai ayat 9 mengatakan betapa mulianya Allah. Betapa mulianya Allah kita. Ya. Ayat 2 dia kata, pujilah nama Tuhan yang mulia. Bersujudlah di hadapan yang maha suci apabila dia muncul. Dan seterusnya ayat 3, ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4 menceritakan bagaimana dia berkuasa, menguasai di atas segala makhluk di lautan. Dia kata Allah yang mulia mengguntur di atas laut. Suara Tuhan bergema di seluruh lautan. Suara Tuhan kedengaran dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Bermaksud segala makhluk di lautan di dalam kuasaan Allah. Ayat 5 dan ayat 6 menceritakan bagaimana Allah menguasai segala makhluk di darat. Ya, suara Tuhan mematahkan pokok-pokok sedar, bahkan pokok-pokok sedar di Libanon. Dia menyebabkan gunung-gunung di Libanon berlompatan seperti anak lembu ketakutan, dan gunung Hermon berloncatan seperti lembu jantan muda kegentaran. Bermaksud di darat itu tak kira pokok yang paling besar, iaitu pokok sedar di Libanon. Pokok yang paling besar, yang paling tebal pun boleh dipatahkan oleh Allah. Bermaksud Allah ini menguasai segala sesuatu makhluk di darat dan boleh mengatasi mereka. Tiada sesiapa pun yang boleh berlawan dengan Allah kita. Itu di darat. Bagaimana pula di langit? Ayat 7. Suara Tuhan membuat kilat memancar. Suaranya membuat gurun bergegar. Dia menggoncang gurun Kades. Suara Tuhan menggoncangkan pokok-pokok berangan, serta menggugurkan daun-daun di hutan. Saudara dan saudari, di sini menceritakan bagaimana Tuhan berkuasa bertakhta di langit. Dia pakai kilat, dia pakai gurun. Dia pakai kilat untuk membuat gurun bergegar, untuk menggoncang gurun Kades. Pakai segala yang di langit, dia boleh menggoncangkan apa yang di darat. Saudara dan saudari, sekali lagi menunjukkan bahawa bagaimana Allah menguasai segala makhluk di lautan, di darat dan di langit. Saudara dan saudari, ini bermaksud Allah menguasai segala ciptaannya, dan dia boleh memakai segala ciptaannya ini, segala makhluk ini untuk mencapai matlamatnya. Bermaksud tidak ada apapun yang tidak dapat dilakukan oleh Allah kita, kerana semua ini di bawah kuasaannya. Semua ini menjadi milikkannya. Jadi saudara dan saudari, kemuliaan Allah
tertunjuk di seluruh muka bumi. Tertunjuk di atas lautan, tertunjuk di atas daratan, tertunjuk di langit. Saudara dan saudari, bayangkan Allah yang menguasai segala sesuatu ini, saudara dan saudari. Apa yang dia minta daripada kita? Ayat 9b, dia kata, sementara di rumah Tuhan, umat bersorak, muliakanlah Allah. Saudara dan saudari, wow, berbandingan ataupun selaras, sejajar dengan segala kemuliaan Allah di bumi, di lautan, di langit. Apa yang kita perlu buat? Dia kata satu perkara saja yang Tuhan minta daripada kita, iaitu memuliakan Allah. Segala manusia, segala umatnya berkumpul di rumahnya dan memuliakan nama Allah. Saudara dan saudari, inilah yang Tuhan minta daripada kita. Dia mau kita memuliakan Dia. Kenapa Dia mau kita memuliakan Dia? Kerana memang Dia begitu mulia, begitu ajaib, yang menguasai segala makhluk hidup di muka bumi ini, saudara dan saudari. Bahkan di alam semesta, semua di bawah kuasaan Dia. Dan ayat 10-11 kita boleh nampak Allah yang begitu mulia, apa pula yang Dia perhatikan? Apa pula yang Dia prihatinkan? Ayat 10 dan 11. Dia kata, Tuhan memerintah lautan yang dalam. Dia memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Tuhan menguatkan umatnya dan memberkati mereka dengan kesejahteraan. Wow, saudara dan saudari, tengok. Sudahlah Tuhan ini dimuliakan. Sudahlah Tuhan ini menguasai segala sesuatu. Penuh kemuliaan, dan kemuliaannya boleh tertunjuk di dalam alam semesta, seluruh muka bumi. Tapi satu perkara saja yang Dia nak lakukan, yang Dia perhatikan, iaitu Dia prihatinkan saudara dan saya. Dia prihatinkan umatnya, saudara dan saudari. Dia mau memberkati kita, Dia mau menguatkan kita. Wow, saudara dan saudari, boleh bayangkankah Allah yang penuh kemuliaan, segala ajaibnya, Allah yang begitu ajaib dan luar biasa ini, kemuliaan Dia boleh tertunjuk di atas saudara dan saya. Kerana Dia mengasihi kita, Dia ingin memberkati kita, Dia ingin menguatkan kita, saudara dan saudara. Dia mahu kita menunjukkan kemuliaannya di muka bumi ini, saudara dan saudara. Bayangkan betapa berharganya, betapa ajaibnya kita, betapa mulianya kita. Betul kan? Segala kemuliaan Allah di muka bumi ini tertunjuk di atas kamu, tertunjuk di atas saya. Wow, saudara dan saudari, betapa mulianya kita. Saudara dan saudari, oleh itu di sini mengingatkan kita bahawa kita perlu percaya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah yang penuh berkuasa ini. Kerana Dia boleh menguasai segala sesuatu. Apa lagi yang Dia tidak boleh lakukan? Apa lagi yang boleh berlawan dengan Dia? Tak ada, saudara dan saudari. Tidak ada sesiapa pun yang boleh melawan Allah yang penuh berkuasa ini. Dia boleh memakai setiap makhluk hidup, setiap ciptaannya untuk menjadi alatnya, untuk dipakai olehnya untuk merealisasikan kehendaknya di muka bumi, bahkan di dalam hidup kita. Saudara dan saudari, saya yakin Tuhan pasti memperhatikan kita. Dia ambil kisah terhadap kita. Jadi apa pula yang kita hadapi, Dia tahu. Dia tahu. Dan Dia memang prihatinkan. Dan Dia boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Seperti mana dikatakan oleh Mazmur, segala yang baik ada di dalamnya. Dan Dia lakukan segala yang baik hanya untuk kita, saudara dan saudari. Hari ini, biarkanlah kita teruskan percaya, menumpukan kepercayaan kita di atas Tuhan. Tak kira apa jua yang kita hadapi, ya. Kita mungkin sekarang ini susah dapat gaji, susah bayar loan di bank, ataupun kita ada kesulitan, boring di rumah, rasa gelisah di rumah, mau keluar berjalan-jalan pun tak dapat dan sebagainya. Dan kita mula panik. Adakah kawalan pergerakan ini akan berlanjutan 2 minggu ataupun 2 bulan? Saudara dan saudari, kita penuh dengan kekaburan. Tapi satu hal yang kita boleh belajar ialah menumpukan kepercayaan sepenuhnya terhadap Tuhan yang menguasai segala sesuatu ini. Ya, biarpun beberapa hari ini begitu panas. Tengok, hari ini, sekarang Tuhan menurunkan hujan, memberikan kesegaran kepada kita. Dia tahu keperluan kita. Pada masa yang tepat, Dia memakai segala makhluk di alam semesta untuk melakukan kehendaknya. Amin. Saudara dan saudari, percayalah kepada Dia.
Jangan cari bomo, jangan cari benda lain. Kita carilah Tuhan yang berkuasa, bertakhta di atas lautan, di atas daratan, di atas langit, saudara dan saudari. Dan perkara yang kedua, selain daripada percaya kepada Dia, yang kedua kita perlu memuji dan memuliakan Allah. Seperti mana dikatakan oleh ayat 1b, pujilah kemuliaan dan kuasanya. Ayat 2, pujilah namanya. Ayat 9b, muliakanlah aku. Saudara dan saudari, Tuhan yang penuh mulia ini hanya minta bahawa kita memuliakan Dia sewaktu kita di muka bumi. Tidak lama, saudara dan saudari. Kita di dunia ini tidak lama. Paling lama pun 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tidak lama, saudara dan saudari. Tapi dalam masa yang singkat ini, Tuhan harap kita boleh memuliakan Dia. Melalui apa? Bukan sedang melalui mulut, tetapi melalui corak hidup kita, saudara dan saudari. Adakah kita betul-betul hidup seperti anak Tuhan? Adakah kita betul-betul hidup seperti ciptaan yang paling berharga? Ciptaan Tuhan yang paling berharga, yang paling baik daripada Tuhan, saudara dan saudara. Masih ingatkah? Dia menciptakan manusia dan Dia kata, inilah sangat baik setelah Dia menciptakan Adam dan Hawa. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling baik, saudara dan saudara. Biarkanlah kita menunjukkan kemuliaan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Daripada pertuturan kita, daripada tingkah laku kita. Ya, sekarang adalah waktu yang paling mencabar dalam hidup kita. Betulkah? Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Terlebih dahulu di dalam keluarga kita, saudara dan saudari. Saya yakin di dalam keluarga kita, kita paling sukar untuk berpura-pura. Kan? Betulkah? Kita akan hidup seperti mana yang kita pikirkan, yang kita renungkan. Saudara dan saudari, mungkin kita di rumah, saya harap seperti mana yang dikatakan oleh Presiden, jangan pula di rumah dalam 2 minggu, 3 minggu ini, wow, saling berlawanan, saling bergaduh. Seperti di China, lepas COVID-19, banyak orang beratur untuk daftar penceraian. Saudara dan saudari, jangan. Waktu sekarang kita perlu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Suami mengasihi isteri, isteri mentaati suami, ibu bapa mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati kepada ibu bapa. Ini adalah corak hidup yang boleh menunjukkan kemuliaan Allah. Bayangkan bagaimana Tuhan Yesus menghormati kepada Bapa. Walaupun Dia setaraf, walaupun Dia sama rata dengan Bapa, tapi Tuhan Yesus tetap menghormati kepada Bapa. Saudara dan saudari, Allah yang Tritunggal saling mengasihi, saling menghormati, saling mentaati antara satu sama lain. Begitu juga kita, saudara dan saudari, suami perlu mengasihi isteri, isteri mentaati suami, anak menghormati ibu bapa, ibu bapa mengasihi anak-anak. Saudara dan saudari, ini yang perlu kita lakukan di rumah sekarang ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari, kalau kamu sekarang sedang berperang dingin dengan suami isteri ataupun anak-anak, tolonglah pagi ini mengambil kesempatan berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberi kekuatan untuk berdamai, untuk berbaik-baik semula dengan anak-anak, dengan suami isteri. Kerana dengan itu kita boleh memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam keluarga kita. Amin. Saudara dan saudari, biarkanlah kita sekali lagi ingat bahawa Allah Tuhan kita yang menguasai segala sesuatu. Mari kita percaya kepada Dia, mari kita memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang menguasai segala makhluk hidup di lautan, di daratan dan di langit. Biarkanlah kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tak kira apa jua yang kami hadapi sekarang. Biarkanlah kami memancarkan kemuliaan Tuhan, terutamanya sekarang di rumah, bersama dengan ahli keluarga. Biarkanlah kami menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui corak hidup kami sewaktu kami di rumah. Terima kasih Bapa. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan berkati